Itu terpulang atas kita. Tapi jangan menghina kayu sugi. Kita tidak mahu memakai serban sebagai contoh, tapi jangan menghina serban. Kita tidak mahu memakai jubah sebagai contoh, tapi jangan menghina jubah. Dan demikianlah sebagai sunnah-sunnah Nabi. Dan termasuk juga bagi kaum muslimat, jangan menentang poligami. Ini sunnah Nabi SAW. Saya cakap ni atas sunnah Nabi. Ada dia cakap banyak, nampak marah. Baik, dia kata, apabila mati sunnahku, apabila mati sunnahku dan ditinggalkan sembahyang, sunnah Nabi dipinggirkan, kemudian ditinggalkan sembahyang, kemudian orang pun meninggalkan sembahyang. Hari ini orang tidak merasa kesalahan yang besar apabila meninggalkan sembahyang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Sesungguhnya akan berlaku anak cucu cicit di akhir zaman. Akan berlaku golongan di akhir zaman, khalfun adha'us salah, satu golongan yang melengah-lengahkan sembahyang. Sebab apa? Wattaba'us syahawat, kerana mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu boleh jadi tinggal sembahyang kerana tengok TV. Boleh jadi tinggal sembahyang kerana main motor. Boleh jadi tinggal sembahyang kerana duduk di depan komputer, sama ada main internet dan sebagainya. Boleh jadi kerana main cokok petang-petang. Dah kira lah. Maknanya benda yang melibatkan kepada hawa nafsu, akhir sekali ditinggalkan sembahyang. Manusia lama-lama tinggalkan sembahyang dan tidak merasa kesalahan yang besar apabila meninggalkan sembahyang. Inilah dia zaman fitnah. Zaman fitnah. Bahkan mungkin ada orang-orang hari ini, anak-anak hari ini yang sudah tidak tahu pergi sembahyang. Sudah tidak tahu sembahyang. Bahkan kadang-kadang rakaat sembahyang pun tidak tahu. Baca kuno tak tahu tu biasa dah kita dengar. Jadi akhir sekali manusia semakin hari semakin tinggalkan sembahyang. Tinggalkan sembahyang. Maka apabila berlakunya ramai orang tinggalkan sembahyang, itulah dia zaman fitnah. Itulah dia zaman fitnah. Dan zaman fitnah berlaku hari ini. Kalau kita tengok anak-anak muda, sepatutnya kalau dia pergi surau masjid, penuh masjid surau. Tetapi mereka tidak pergi ke masjid surau. Mereka tidak mengerjakan sembahyang berjemaah. Sedangkan Nabi SAW sentiasa memperingati para sahabatnya supaya mengerjakan sembahyang. Bahkan Nabi selalu menangis ingat kepada umatnya kerana bimbang umatnya meninggalkan sembahyang. Bahkan ketika Nabi hampir wafat, ketika nyawanya ingin berpisah daripada jasadnya, rohnya ingin berpisah daripada jasadnya, ketika dia nak menghembuskan nafas yang terakhir, baginda Rasulullah menyebut as-salata, sembahyang. Sebab apa disebut sembahyang? Kerana menekankan kepada umatnya supaya mengerjakan sembahyang. Dan sembahyang merupakan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya bila manusia sudah melupai Allah dengan meninggalkan sembahyang, itulah dia zaman fitnah. Dan dikata di antara lagi zaman fitnah dan menerima rasuah, yakni rasuah merata-rata. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ini dia dalil yang menunjukkan tidak boleh mengambil rasuah. Jangan kamu ambil harta orang dengan harta orang yang lain. Jangan ambil harta orang lain bil batil, dengan secara batil. Apa makna dengan secara batil? Maknanya dengan secara rasuah, mengambil tadi dengan secara rasuah. Hari ini merata-rata. Kalau orang buat projek besar, kadang-kadang tak boleh lari daripada rasuah. Kadang-kadang memakai kenderaan-kenderaan besar terlibat dengan rasuah. Rasuah merata-rata. Apabila berlaku saja rasuah, itu tandanya bala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita itulah zaman fitnah. Zaman fitnah yang Nabi katakan azim baitaka, banyaklah duduk rumah kamu, tak payah buat projek besar-besar kalau terpaksa libat dengan rasuah. Batulah cerita dekat negeri akhirat ni, saya tak tahu ni cerita saja. Dekat negeri akhirat dekat negeri akhirat, ahli syurga tengok ahli neraka banyak kena seksa. Banyak kena seksa ahli syurga, ahli neraka. Akhir sekali sambil daripada jauh dapat juga berbual-bual. Katanya beginilah, kita buat jambatan lah antara syurga dengan neraka. Ahli neraka buat jambatan, ahli syurga buat jambatan. Maka setuju, buatlah jambatan. Bila buat jambatan, ahli neraka siap dulu pada ahli syurga buat jambatan. Lalu dia kata, sebab cepat sangat siap. Cepat sangat siap. Dia pun tengok dalam neraka. Patut pun kontraktor saja duduk dalam.
Kontraktor saja duduk dalam. Oh tu. Akhir sekali nak beritahu, dalam keadaan macam tu siap. Ya, siaplah. Ada orang-orang dalam surga jujur. Tak buat apa ni. Rasuah dan sebagainya. Maka apabila berlakunya rasuah, ini dia tanda akhir zaman. Dan sekarang ni berlaku tak rasuah? Berlaku merata-rata. Baik yang sekecil-kecilnya sampai kepada sebesar-besar. Baik yang projek sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Lalu Nabi kata azim baitaka, duduk rumah lah, tak payah buat projek besar-besar. Pakai kereta buruk pun tak apalah, tak payah projek besar-besar. Kenapa? Kerana jangan terlibat dengan perkara rasuah. Maka Allah Ta'ala kata orang dilaknat Allah Ta'ala orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Dilaknat oleh Allah Ta'ala menyebabkan amal ibadat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai peniaga-peniaga yang berjumpa dengan saya tanya soalan macam mana ni projeknya harganya 5,000 tetapi di dalam bil disuruh membuat tulis 6,000. Disuruh 6,000. Kemudian bila dapat PT pula yang lebih tu kena beri ke dia ataupun bagi pula dengan dia. Lebih 1,000 tu dia 500, kita 500 pula. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan dalam satu hadis, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Mana-mana daging yang keluar daripada benda haram, mana-mana daging yang tumbuh daripada benda haram, walaupun seria walaupun duria, fannaru aula bih, neraka yang layak. Neraka lah yang layak bagi mereka. Maka dia kata dijualkan agama dengan mata bendanya yang sedikit. Dan di antaranya sifat-sifat di akhir zaman ini dijualkan agama dia. Dijualkan agamanya kerana mata benda yang sedikit. Dia sanggup menggadaikan agama dia. Sanggup menggadaikan agama dia. Jadi contohnya orang-orang alim. Bila orang-orang alim terpaksa duduk dengan pemerintah, akhir sekali mengikut telunjuk pemerintah walaupun tahu di hadapan matanya benda yang diharamkan oleh Allah, lalu tidak menegurnya. Kerana apa? Kerana bimbang. Kerana bimbang. Kalau ditegur habis mata bendanya, habislah mendapat pendapatan yang lumayan. Akhir sekali tak apalah, digadaikan kepentingan agama. Digadaikan kepentingan agama, dan juga diambil mata benda yang sedikit. Dapatlah dia kekayaan di atas muka dunia, boleh jadi dapat beribu-ribu, ataupun boleh jadi dapatlah kenderaan rumah yang besar-besar, tetapi menggadaikan agama. Digunakan agama dia untuk apa? Untuk kepentingan diri dia, ataupun untuk kepentingan pemerintah, ataupun untuk kepentingan pihak-pihak yang tertentu. Sehingga sanggup menggadai kepentingan agama, melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal iyazu billahi min zalik. Maka dia kata inilah dia zaman fitnah. Cari mata benda yang sedikit daripada dunia. Zaman Nabi dulu, Ka'ab bin Ashraf ni dia ahli kitab, orang yang bijak pandai dalam membaca kitab. Lalu sebelum kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah, dia membaca kitab di kota Madinah, lalu menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Disebut dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya ahli-ahli kitab ini, orang cerdik pandai, ulama-ulama ini, mereka itu mengenal Nabi di akhir zaman sebagaimana mereka kenal anak mereka. Lalu dalam kitab diceritakan, Nabi akhir zaman macam ni. Orang pun tanya, wahai Ka'ab, kalau kami berjumpa dengan Muhammad, jumpa dengan Nabi akhir zaman, apa yang kami lakukan? Katanya Ka'ab, hendaklah kamu beriman dengan dia. Lalulah sampai Nabi di kota Madinah, orang pun ramai beriman di kota Madinah. Lalu orang pun tanya dia, bagaimana keadaan dia? Keadaan kamu ni? Dia pun berfikir, kalau aku mengatakan kita semua kena beriman dengan Muhammad, maka habislah pengaruh aku dan habislah harta yang aku dapati. Kerana harta aku ramai, banyak, pengaruh aku ramai, dan mereka akan memberi hadiah kepada aku setiap kali aku membaca kitab. Maka tidak dapat tidak, aku tidak mau mengatakan Muhammad ini Nabi akhir zaman. Lalulah orang tanya dia kata bukan. Bukan Muhammad akhir zaman ni, bukan. Lalu dia cerita, dia seleweng apa yang ada dalam kitab dia. Dia kata Muhammad yang kamu jumpa itu adalah bangsa Arab. Ini bukan bangsa Arab. Dalam kitab kami ni adalah bangsa lain daripada bangsa Arab. Sedangkan tidak ada dalam kitab. Kenapa dia selewengkan?
diselewengkan dia, dia sanggup menolak kebenaran kerana ingin mendapat dunia, habuan hadiah yang orang beri kepada dia. Ini diceritakan pada zaman Nabi SAW. Maka demikian akan terus berlaku. Oleh kerana inginkan harta yang sedikit ini, harta yang sekejap untuk dikecapi, lalulah melihat kepada hukum yang sepatutnya tidak boleh dikatakan boleh. Sekurang-kurang dia senyap, dia tak beritahu pun hukum. Lalu dia tidak memberitahu, orang menyangkakan ulama membenarkan dia. Sebab dia kata kalau salah memang ditegur. Sedangkan dia tak berani tegur. Kalau dia tegur, habis harta benda dia, habis jawatan dia, habis gaji dia, habis keseronokan yang dia dapat. Oleh kerana dia sayang perkara yang macam tu, dia menggadaikan dunia, dia menggadaikan agamanya untuk mendapat kepentingan dunia yang sedikit. Inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, maka kelepasan sayang engkau, maka dia kata fan naja, maka selamatkanlah diri kamu, sayang engkau, kemudian maka kelepasan, selamatkan engkau akan diri kamu, nescaya kamu akan berjaya. Selamatkan daripada perkara ini, jangan terlibat dengan rasuah. Biar tak kaya pun tak apa, jangan terlibat dengan rasuah. Dirikanlah semayang, hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ajar anak kita, ceritakan tentang sejarah Nabi. Anak kita hari ni sudah kenal penyanyi-penyanyi, artis-artis sudah kenal. Bila tanya ini siapa? Shah Rukh Khan. Ini siapa? Dah kenal, rasa je kenal. Ini siapa? Kalau hak wanita ini siapa? Ini Kajol. Lepas tu siapa? Dah kenal juga saya. Tak apalah. Jadi nak beritahu, anak kita sudah kenal penyanyi-penyanyi, artis-artis luar negara dan sebagainya. Sedangkan dalam Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ikutan yang baik, idola yang baik, pujaan hati yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena hidupkan sunnah Nabi. Jadi masa nak tidur dengan anak-anak tu, cerita sikit kisah Nabi. Ni cerita sang kancil dengan buaya. Ni nak tidur ni mak nak cerita sang kancil dengan buaya. Pandainya kancil tipu buaya. Akhirnya pandainya anak menipu mak. Jadi nak beritahu, kita hidupkan sunnah Nabi. Biar dalam keluarga kita ni kenal Nabi, cinta pada Nabi, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kataku dan sekalian barang yang disebut itu di dalam beberapa khabar ini engkau lihat dengan matamu pada zaman engkau. Katanya dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi ini, kamu lihat dengan mata kepala kamu. Ini kataku ni, kata siapa ni? Kata zaman ulama yang terdahulu. Di antaranya Al-Imam Ghazali. Maka dia kata, zaman dia sekarang pun dah berlaku dah fitnah yang banyak. Apatah lagi zaman kita. Zaman kita. Maka dia kata di sini, pada zaman engkau dan ahlinya, maka tilik olehmu bagi diri. Kemudian bahawasanya salaf orang-orang yang terdahulu yang soleh rahimahumullah ta'ala telah berhimpun mereka itu atas menakuti daripada zaman mereka itu. Mereka itu merasa takut kena pada zaman mereka itu, zaman yang diceritakan oleh Nabi SAW, zaman fitnah. Zaman fitnah. Kalau zaman mereka pun sudah ada di hadapan mata, dan Nabi pun cerita sifat-sifat orang yang sifat-sifat zaman fitnah lah diceritakan. Lalu orang-orang sahabat-sahabat Nabi, orang-orang salafus saleh takut berlaku zaman tu pada zaman dia. Maka kita kena tengok, tilik betul-betul, dan akan ahlinya, dan memilih mereka itu akan uzlah. Akhirnya mereka memilih untuk beruzlah. Maka tidak kita kena uzlah dah. Uzlah ni kita banyak duduk rumah, kemudian masa peti-peti sikit nak beli barang, pergi Medin sekejap. Uzlah juga, pergi Medin sekejap. Beli barang banyak-banyak, balik asal-asal keluar banyak-banyak dah. Duduk saja. Keluar ni kalau penting je. Kemudian keluar je untuk belajar ilmu je. Ada pun keluar hak lain-lain tak payah. Rugi masa. Saya takut bimbang fitnah banyak. Di sini ada buat pesta sikit, pergi sekali habis. Kita pergi pesta tu banyak. Sehingga kan ada orang tu dia tidak mau pergi ke masjid. Kenapa? Dia kata bila nak pergi ke masjid dia akan lalu pasar. Pasar tu pun maksiat dia ada. Lalu dia pergi banyak dosa, pergi ke masjid buat amal ibadat, balik lalu kat pasar pula dosa pula banyak. Malah pergi masjid. Malah pergi masjid. Ada juga yang keadaan macam tu. Dan mencari jalan yang macam mana ni nak selamatkan diri.
Lalulah dia kata uzlah kamu kena uzlah. Apa makna uzlah? Mengasingkan diri daripada orang ramai. Inilah yang dikatakan uzlah. Asingkan diri daripada orang ramai. Asingkan macam mana? Azim baitaka, duduk dalam rumah kamu. Kita pun duduk dalam rumah kita uzlah dah. Buka TV 3. Allah. Jadi bila sebut uzlah ni makna asingkan diri untuk buat amal ibadat. Wa qanna fi buyutikunna wala tabarruj katabarruj jahiliyah wa aqimnas solat. Hendaklah kamu duduk dalam rumah-rumah kamu dan jangan bersolat sebagaimana solatkan jahiliyah apabila keluar daripada rumah. Wa aqimnas solat, dan hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Keluar dari rumah jangan solat-solat sangat. Jadi dah nak solat boleh. Kita dah beli eyeshadow mahal-mahal. Lepas tu benda lipstick mahal-mahal. Tak apa, itu depan suami. Depan suami. Ada pun depan keluar daripada rumah jangan bersolat banyak-banyak. Disebut dalam Al-Quran wala tabarruj katabarrujil jahiliyah. Jangan bersolat-solat. Tabarruj ni bersolat-solat sebagaimana solatkan jahiliyah. Solatkan jahiliyah. Jangan melampaui batas. Siang ke orang pakai serban. Cabut serban. Maka dia kata memilih mereka itu akan uzlah. Uzlah yakni mengasingkan diri. Mereka pilih untuk mengasingkan diri dan menyuruh dengan yang demikian itu, dan dia suruh orang supaya banyak mengasingkan diri. Duduk dalam rumah banyak-banyak asingkan diri. Sebab apa? Sebab zaman sekarang zaman fitnah. Banyak dosa hari ni. Kita keluar daripada rumah dosa selalu. Dan kalau kita keluar daripada rumah dosa, duduk dalam rumah dosa, nak duduk mana? Jadi kita kena adakan suasana. Ada satu tempat apa? Satu tempat yang kita duduk ni selamat daripada dosa. Jadi kalau boleh ada rumah tu, orang yang ada bilik lebih tu buat satu bilik ibadat. Bilik beribadat, bilik beruzlah, bilik bersuluk. Mana duduk saja sentiasa berzikir, ingat Allah, baca Quran. Ini bilik dia. Ataupun bilik nak baca kitab ke, nak semayang ke, duduk bilik tu. Kemudian jauhkan diri daripada perkara yang melalaikan ketika duduk dalam rumah. Jadi saya nak pesan, kalau boleh kita ni jangan banyak nak tengok TV. Kerana TV ni kita dapati bahawa banyak benda-benda yang melalaikan kita. Jadi kita belajar ilmu agama, kita nak isikan hati kita. Nak isikan hati kita dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kebaikan-kebaikan. Lalu bila kita dengar isi kebaikan, tiba-tiba kita balik pula, kita tengok benda-benda mungkar pula. Akhir sekali dikotori pula hati kita. Lalu kita tanya, kenapalah tak istiqamah? Kenapalah ibadat ni payah nak dapat? Kenapalah tidak khusyuk sembahyang? Kenapalah payah nak menangis pada Allah Taala? Sebab apa? Sebab kita bercampur. Wa khalatu amalan solihah. Kamu bercampur amalan buruk dengan amalan yang baik. Maka tidak kita kena tinggalkan perkara-perkara tadi, supaya bila kita duduk dalam rumah, kita uzlah dalam rumah, mendapat pahala di sisi Allah Taala, selamat kita daripada dosa yang ada keliling rumah kita. Baik, kita tengok. Maka dia kata di sini, dia berwasiat, nasihat korang, suruh banyak uzlah dan wasiat. Berwasiat yakni berpesan mereka itu dengan dia dengan beruzlah. Berpesan supaya banyak-banyak beruzlah, dan tiada syak bahawasanya mereka itu adalah mereka yang terlebih melihat dan memberi nasihat. Mereka itu adalah orang salafus salih, ulama-ulama yang terdahulu. Ulama-ulama yang terdahulu, mereka adalah orang-orang yang soleh, dan zaman dia pun tidaklah zaman seteruk kita. Zaman yang tidak seteruk kita pun dia kata uzlah kamu, banyak duduk di rumah beruzlah. Banyak duduk di rumah beruzlah, habis balik. Dan tumpukan kepada ibadat di rumah. Dan bahawasanya zaman itu tiada kemudian daripada mereka itu kebajikan. Adapun zaman yang kemudian daripada itu tidak ada kebajikan. Dia semakin kau akhir, kau semakin kau teruk, dia dah payah jadi kau baik. Dia semakin kau lama kau teruk, semakin kau teruk, maka dia kata sudah tidak ada kebajikan, sudah tidak ada kebaikan lagi. Yakni kebajikan itu yakni baik daripada barang yang ada dahulu. Jadi semakin zaman sebenarnya semakin lama semakin teruk. Ni zaman kita sekarang ni kita tak dapat dah. Dari nak gambar dah. Apa yang berlaku hari ini kita tidak pernah tergambar dahulu. Kita tidak pernah tergambar dahulu. Macam contohnya ada internet hari ni. Ada internet ni banyak merosakkan akal kita. Banyak merosakkan akal kita. Ya betul, orang nak tengok benda-benda baik, tapi di sebalik benda baik tu ada benda buruk.
Saya tak apa percaya kalau saya orang tu ada internet, kecuali dia orang tu memang betul-betul soleh, kuat beramal tu, insya-Allah boleh lawan hawa nafsu dia. Tapi kalau pesen semayang celang-celup main tengok internet, saya tak percaya. Akan terlihat benda-benda yang tidak pakar dalam internet. Benda ni tak pernah terfikir masa kita zaman dahulu. Kemudian macam-macam lagi yang berlaku di akhir zaman ni, dengan pakaian yang menjolok mata, yang tidak merasa takut kepada Allah, pergi mana-mana boleh tengok pusat Islam. Kemudian pakaian yang mendedahkan aurat ini. Anak-anak muda lelaki pula habiskan perkara yang sia-sia. Naik motor apa ni, rempit sini. Orang kata dia akak motor tu congek. Hari ni yang berlaku hari ni. Budak-budak sekolah hari ni lawan cikgu-cikgu. Menderhaka kepada cikgu. Cikgu tegur sikit, habis coreng kereta-kereta. Kadang-kadang berbunuh-bunuhan, bergaduh dan sebagainya. Ini begitu teruk masyarakat hari ini. Fitnah yang begitu besar hari ini. Maka tidak dapat tidur hari ini, kita kena menjaga diri kita. Bila sampai satu fitnah yang Nabi kata, orang yang duduk dengan orang berdiri, bagus orang duduk. Orang yang berlari dengan orang berdiri, orang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka tidak dapat tidur. Sahabat tanya, dah nak buat macam mana? Nabi kata, buat kerja kamu sendiri. Kalau ada kambing, bela kambing. Secara orang. Sebab apa? Sebab fitnah begitu banyak hari ini. Maka tidak dapat tidur, dia kata, adalah terlebih jahat. Adalah terlebih jahat dan terlebih pahit. Semakin zaman, semakin terlebih buruk. Ini zaman kita. Zaman anak cucu kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku. Zaman cici kita tak tahu apa lagi yang berlaku. Tapi dalam kitab ini mengatakan zaman semakin lama semakin buruk. Maka dia kata, dan barang yang diceritakan daripada Yusuf ibnu Asbat, bahawasanya berkata ia, aku dengar Sauri itulah Sufyanus Sauri. Orang Sufyanus Sauri ini tabi'in. Berkata ia, demi Allah allazi la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, yakni melainkan Allah, halal uzlah pada zaman ini, mestilah kita beruzlah pada zaman ini. Zaman bila tu? Zaman tabi'in. Zaman sahabat orang-orang yang bersama dengan Nabi. Kemudian bila Nabi wafat, lahirnya orang lepas Nabi wafat itu dipanggil zaman tabi'in. Kemudian mati saja golongan sahabat, bangkit golongan tabi'in. Lebih kurang dalam kurung yang kedua baru lebih kurang. Ataupun kurung yang ketiga, zaman tu dah kata, kena uzlah dah zaman kita sekarang. Katanya Sufyanus Sauri. Kalau zaman tabi'in pun dah kena uzlah, apatah lagi zaman kita sekarang. Tu yang kita payah ni kerana ibadat kita tak berubah. Sebab kita banyak melakukan benda maksiat. Lebih-lebih lagi bila kita keluar daripada rumah, maksiat keliling kita. Kadang-kadang kita hanyut dalam maksiat tadi. Akhir sekali hidup kita bergelumang dengan dosa dan ibadat kita tidak memberi kesan apa yang kita lakukan. Maka tidak dapat tidur, katanya kena banyaklah uzlah. Kata muallif pengarang kitab kita radhiyallahu anhu, kataku demi halal uzlah. Demi halal uzlah pada zamannya, maka senyata telah wajib pada zaman kami, dan fadu dan daripada Sufyanus Sauri pula, bahawasanya menyuruh ia kepada ibadul khawas nama orang. Dia kata sekarang ni kena uzlah dan wajib uzlah, hukum dia wajib uzlah. Keluar dosa. Saya pergi di Bogor tu, Syekh Nuruddin masa duduk kat dia. Dia kata saya ni, dia kata anak ni keluar ke pasar. Sebulan sekali je. Kalau ikut hati tamu keluar langsung. Bila keluar saja, habis kiri kanan. Keluar. Pergi kedai dengan lagu dia. Orang pula tidak menutup aurat. Kemudian kalau kita duduk sini, cakap pula isi bangau pula. Dan tidak membawa kepada manfaat. Dia kata anak ni keluar ni sebulan sekali. Kalau keluar borong-borong sungguh. Borong tu sampai 2-3-400 kali boleh balik. Tak keluar sebulan. Sebab apa tamu keluar? Dia kata tak boleh, fitnah sangat. Nak pergi pun payah. Kita wahai pergi 3-4 kali. Pergi pula, esok pergi pula, lusa pergi pula. Pergi pula. Jadi nak beritahu, kita sekarang ni zaman kita kena jagalah. Kerana apa? Kerana bila kita keluar saja, dosa datang lalu. Keluar je dosa. Jadi kita keluar ni dalam keadaan darurat sangat, penting sangat. Seperti nak belajar,
seperti nak cari apa ni, keperluan hidup seperti makanan, masa tu saja. Ada pun yang lain pada tu jangan keluar. Ada pun benda-benda penting, lagi majlis kahwin, pergi, lepas tu balik selalu. Jangan pergi ke tempat lain yang boleh membawa kepada dosa. Dah kena pusing-pusing patah, lama lagi patah. Pusing patah. Tengok orang kat patah, gitu keadaan. Keadaan dia kita lain pula. Ini perkara yang boleh membawa kepada dosa. Adapun kemudian daripada itu, maka bahawasanya kamu di dalam dunia yang adalah ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ni dia kata ada di dalam zaman sahabat Nabi, meminta berlindung mereka itu dengan Allah daripada bahawa didapat mereka itu akan dia, serta adalah mereka itu sampai barang yang sampai daripada ilmu, barang yang tiada sesuatu bagi kami, dengan nisbahnya. Dia kata ada pun kamu yang pernah bersama dengan sahabat Nabi ataupun golongan sahabat-sahabat Nabi pun berlindung dengan Allah Ta'ala, nak lari diri kalau boleh, nak beruzlah kalau zaman sahabat Nabi. Sedangkan mereka itu orang yang dapat ilmu yang mereka dapat tidak sebagaimana yang ada pada kita. Maka betapa pula dengan kami, dan macam mana dengan kami. Sahabat Nabi dulu takut zaman-zaman fitnah, bila dengar zaman fitnah takut. Sedangkan zaman mereka itu, zaman sahabat Nabi, zaman yang mereka itu mempunyai ilmu. Mereka tahu zaman yang orang beramal. Tu pun dah rasa takut bila Nabi cerita tentang fitnah-fitnah. Sedangkan kita ni zaman yang tidak ada ilmu. Zaman kita ni zaman ilmu dah tidak ada dah. Kalau ada ilmu pun ilmu lidah je. Ilmu hal tak ada dah. Ilmu hal ni apa? Ilmu dari segi perbuatan. Kalau orang tu bercakap tentang zuhud, dia memang zuhud. Cakap tentang zuhud boleh belaka. Tapi hak cakap tentang zuhud tu kereta besar. Hak tentang zuhud tu hak mendapat ni, hak nak kerja harta dunia. Jadi zaman sekarang ni zaman yang pandai orang bercakap saja. Zaman bercakap. Zaman yang bercakap, orang bercakap tentang sabar, itu ilmu sabar, tapi amal sabar mana? Tak ada amal sabar. Zaman orang yang bercakap tentang taubat. Ulama cakap tentang taubat, orang tu cakap tentang taubat, saya pun cakap tentang taubat. Tetapi amal pada taubat, hak cakap ni dah taubat lagi, hak dengar dia taubat. Jadi nak beritahu zaman apa? Zaman mengenai orang yang sudah hanya ilmu tu hanya pada aqwal saja, bukan pada ahwal, bukan pada perbuatan. Sedangkan zaman sahabat Nabi ni nisbah ilmu mereka lebih lagi hebat pada kita. Zaman mereka zaman yang banyak ilmu, zaman kita zaman yang kurang ilmu. Ilmu yang ada pada dia tidak ada pada zaman kita. Maka dia kata, betapa pula dengan kami, bagaimana pula dengan kami tak kala kami dapat akan dia serta ketiadaan ilmu, sedangkan kita ni dalam keadaan tidak ada ilmu. Dan sedikit sabar dan sedikit menolong atas kebajikan, dan sedikit dia melakukan kebajikan. Kebaikan yang kita buat ni tak banyak sikit. Itu pun yang sikit berasa banyak. Hak sikit saja pun berasa banyak. Tengok sahabat Nabi, kalau dia infak harta fisabilillah, habis harta. Ada seorang sahabat nama Talhah. Bila saja Nabi kata siapa nak masuk syurga beri harta pada jalan Allah, habis kebun dia beri harta. Zaman sahabat Nabi ada seorang, kalau tak silap Ibnu Umar, kalau tak silap, dia semayang dalam kebun dia, tiba-tiba tengah semayang melintah burung seekor. Dia pun tengok burung tu hingga dekat satu dahan, kemudian satu dahan lain, satu pokok ke satu pokok, kemudian terbang. Lepas terbang hilang pandangan, baru teringat, aku dalam semayang. Lepas daripada semayang dia pergi jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kebun ini melalaikan aku semayang, aku infak fisabilillah. Boleh buat gitu. Beli kereta baru kan, lupa semayang, ini kereta lalai, infak fisabilillah. Kalau boleh buat gitu bagus. Baik, dia kata di sini, dan sedikit yang menolong atas kebajikan, dan karah daripada dunia, karah daripada dunia, dan binasa. Karah tu benci, dan benci daripada dunia, dan binasa. Binasa daripada kebanyakan manusia. Maka bahawasanya Umar Ibn Khattab, apa maknanya? Dia kata,
serta ketiadaan ilmu dan sedikit sabar dan sedikit menolong atas kebajikan. Dia kata ada pun kita ni ilmu kurang, sabar pun sedikit dan melakukan kebajikan pun sedikit. Belajar sedikit dan karah pada dunia dan sedikit benci pada dunia. Dia ambil dia kata sedikit tu dan sedikit benci pada dunia. Benci kau tapi sikit je. Sikit je benci juga dunia. Tapi sedikit saja dan binasa daripada kebanyakan manusia, dan kebanyakan manusia binasa dengan apa yang ada. Binasa dengan dunia dia, binasa dengan amal dia, binasa dengan apa yang dia ada. Ini kebanyakan zaman kita. Maka bahawasanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata ia di dalam uzlah, di dalam uzlah itu kesenangan. Berkata ia di dalam uzlah itu kesenangan daripada bercampur bagi kejahatan. Kata Sayyidina Umar, kamu buat uzlah ini selamat kamu daripada kejahatan. Maknanya selamat kamu. Kamu pun senang, bebas kamu daripada kejahatan. Dan pada seumpama ini dikata orang, inilah zaman yang ada kami takut akan dia, dan maka dikatakan inilah zaman yang kami takut, yakni zaman fitnah. Zaman yang kita takut. Lepas tu kita bimbang macam mana keadaan kita. Kita duduk di zaman fitnah banyak. Amal yang sedikit. Ilmu yang didapati hanya ilmu kata-kata saja, tapi ilmu ahwal itu kurang. Ibadat kita pula kurang. Dalam ibadat kita kurang, kita pula duduk dalam zaman yang begitu banyak fitnah. Dalam zaman fitnah banyak, kita pula iman yang begitu nipis. Manusia kalah. Kadang-kadang manusia kalah dengan harta. Harta. Walau dia alim pun, orang alim kadang-kadang kalah dengan harta. Ulama-ulama pun kalah dengan harta. Selain daripada harta, kerana wanita pun kalah. Selain daripada wanita, kerana pangkat pun kalah. Menunjukkan fitnah cukup besar, sehingga kan orang-orang alim pun boleh tertarik dalam fitnah ini. Maka bagaimanalah dengan kita, orang yang tidak ada ilmu, yang sedikit amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kata Ka'ab dan juga di dalam kata Ibnu Mas'ud, jikalau berkekalan selama-lama ini dan tiada mendatang ia mengubat dia, tiada ditangis akan mata dan tiada suka dengan maulud buta tuli daripada beberapa zaman itu menyama akan dia, padanya tiada memakai di dalamnya bantalnya dan tas'idnya, masa yang engkau lihat akan hak ditolak sekalian akan dia, dan baryun dan juga zulmun zalim di dalamnya itu ghaira maudud, tidak ditolak, ghaira maudud. Apa makna dia ni? Maka dia kata dia, inilah zaman yang kami takut akan dia. Di dalam kata Ka'ab dan di dalam kata Ibnu Mas'ud, bagaimana yang dikatakan oleh Ka'ab dan juga Ibnu Mas'ud, hadis yang didatangkan oleh Ka'ab dan juga Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata macam mana? Ibnu Mas'ud kata di akhir zaman nanti banyaklah manusia yang penceramahnya banyak, ulamanya sedikit, dan manusia mengikut hawa nafsu. Banyak ikut hawa nafsu. Ilmu itu tertolak dengan hawa nafsu, lebih hawa nafsu daripada ilmu. Dan orang yang meminta sedikit, tetapi orang yang meminta itu banyak, yang memberi itu sedikit. Ini adalah zaman fitnah. Ada lagi yang disebutkan mengatakan bahawa zaman fitnah ini adalah zaman yang dimatikan sunnah Nabi. Sunnah Nabi pun mati, rasuah pun dah begitu banyak. Rasuah ni merata-rata. Kemudian orang meninggalkan sembahyang dan orang menukar kehidupan duniawi dengan agama mereka. Tukar, biarlah dia ambil dunia, biar agama dia digadaikan. Ini yang berlaku. Maka zaman inilah zaman fitnah yang disebutkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka dia kata di sini, jikalaulah berkekalan selama-lama ini, kalaulah keadaan macam ini selalunya, selama-lama ini, dan tiada mendatang mengubat ia, dan tiada perkara yang boleh mengubat dia, mana dalam keadaan macam ni, berterusan dan seolah-olah tak ada obat dah. Hari ni fitnah, hari ni apa yang berlaku fitnah ni, apa dia obat dia? Tak ada obat dah rasanya. Ada obat dia, hanya banyak bergantung pada Allah, munajat pada Allah Ta'ala, banyak-banyak. Tapi kalau dia tengok dalam keadaan satu, dalam berkekalan lah macam ni, sampai tak ada obat dah, dah nak lari dah fitnah. Rasuah, rasa tak ada obat dah rasuah.
Baik yang sekecil-kecil pun rasuah. Projek yang kecil-kecil sampai kepada peringkat atasan. Rasuah merata-rata. Orang tinggal semayang banyak. Baik, kita nak tengok orang semayang. Orang semayang yang 5 waktu ramai mana? Katakan ramai lah. Lebih kurang dalam 60% lah semayang 5 waktu sebagai contoh. Dalam semayang 5 waktu tu kita cari berjemaah apa banyak mana pula? Pergilah dalam daripada 60% tadi, pergilah dalam 40% sebagai contoh. Yang semayang berjemaah. Yang semayang berjemaah ni, yang semayang awal waktu. Dan adalah yang semayang awal waktu yang tahu pula semayang. Hukum-hukum semayang mengenai ada ilmu pula tentang semayang. Akhir sekali kau sikit, dan ramai yang tidak semayang. Bahkan pernah satu ketika saya dimaklumkan, pelajar daripada darjah 1 hingga darjah 5. Berapa belah ribu di kawasan hampir sini lah. Hampir belah ribu. Daripada darjah 1 hingga darjah 5, pelajar yang tidak tahu sembahyang, yang dimasukkan tidak tahu sembahyang adalah tidak tahu rakaat sembahyang. Maknanya bukan sikit, belah-belah ribu. Ini adalah satu kenyataan. Mari mereka buat kajian. Bagi rakaat sembahyang pun tidak tahu. Dah kalau rakaat sembahyang tidak tahu. Hari ini ibu bapa tidak marah kalau anak tidak sembahyang, tapi ibu bapa cukup marah kalau anak tak pergi tuition. Ibu bapa tidak merasa sedih kalau anak tidak sembahyang. Anak tak pandai baca Quran, tak apa. Tapi kalau tak pah periksa, Allah malunya nak tak kat mana muka anak aku gagal periksa. Hari ni yang berlaku hari ni. Apa pun anak-anak, kalau kata anak-anak tak pandai mengaji, tak rasa sedikit pun tak malu. Dan orang tak cakap pun anak orang tu tak pandai mengaji. Orang tak cakap pun gitu. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan kepada kita zaman kita adalah zaman fitnah yang begitu banyak. Tiada ditangis akan mati. Akan mati. Maknanya tiada tangisan. Tiada ditangis akan kematian. Kematian orang-orang saleh tak ada ditangisi. Mana orang menangis ulama mati. Tunggu penyanyi mati menangis. Allah, di manakan ku cari ganti. Kalau tu ulama-ulama mati, orang-orang soleh mati, tak ada apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Tetapi bila saja orang-orang ahli pasir, orang-orang yang membawa manusia kepada maksiat, itulah yang ditangisi. Itulah yang ditangisi. Inilah yang katakan, yang mengatakan bahawa matinya ulama sudah tidak ditangiskan lagi. Sudah tidak ada ambil berat lagi tentang apabila ulama itu mati. Dan ulama ni Allah Taala sebut dalam hadis, inna min asyratis saah, di antara tanda-tanda berlakunya kiamat di akhir zaman ini, ayyufa'ima wa yudhara jahra. Dia kata yang pertama diangkatkan ilmu. Yang diangkatkan ilmu tu yang pertama, ilmu tadi diangkat dengan matinya ulama-ulama. Ulama-ulama dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir 90-an ramai ulama-ulama dunia yang diwafatkan oleh Allah Taala. Jadul Haq mati, Syekh Muhammad Al-Ghazali mati. Kemudian Syekh Mutawalli Syarawi meninggal. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki meninggal. Ni ulama-ulama besar. Syekh Muhammad Ali An-Nadawi meninggal. Kita pun dah tahu ulama-ulama besar mati. Sedangkan ulama-ulama inilah yang mengajar manusia sehingga melahirkan ulama-ulama yang lain. Boleh jadi yang mengajar kita adalah anak murid kepada syekh-syekh yang mati ini. Tetapi bila ulama-ulama yang mati ini sudah tidak lagi dah dikenali ataupun sudah tidak lagi ditangisi. Bahkan orang sudah tidak tahu. Ulama-ulama mati pun tidak tahu. Yang diketahui adalah penyanyi-penyanyi, artis-artis dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa zaman itu adalah zaman fitnah telah berlaku hari ini. Zaman fitnah. Apabila saja ulama tadi, ilmu diangkat oleh Allah. Yang pertama dimatikan oleh ulama. Yang kedua, ilmu yang ada pada ulama sudah tidak diganti lagi. Ada ulama tafsir, Syekh Mutawalli Syarawi. Dia ni orang hebat. Di antaranya tafsir, ulama tafsir ataupun ulama tasawuf. Tetapi apabila mati, tidak ada anak murid yang setanding dengan dia. Ilmu semakin berkurang. Lepas tu kalau kita tengok, orang belajar dengan orang learning dengan orang dulu, beza. Orang dulu berkat dia banyak. Orang learning kurang sikit berkat. Kalau ada pun ada lagi. Tapi mungkin kurang. Maka demikianlah. Kenapa? Kerana fitnah semakin lama semakin banyak fitnah. Sehingga kan sudah tidak lagi ditangisi. Maka dia kata di sini, tiada ditangisi akan mati dan tiada suka dengan maulud. Ni boleh jadi di sini maulud Nabi.
Maulud sebenarnya bukan maulud Nabi. Maulud ni dengan kelahiran manusia. Kematian orang-orang sudah tidak ditangisi, dan kelahiran sudah tidak digembira. Maulud ni kelahiran manusia. Satu kelahiran manusia sudah tidak disambut dengan kegembiraan. Kematian pun tidak. Akhir sekali mati dengan hidup ni perkara biasa saja bagi mereka, dan mereka tidak menyambut dengan kegembiraan lagi bila tu. Tak gembira. Apa buktinya? Kelahiran tidak gembira. Ditohoknya anak kata rawa. Nampak dah. Ni siapa kata ni? Lama dulu kata. Kelahiran manusia sudah tidak digembira, tidak gembira. Sebab apa? Berlaku macam tu. Fitnah banyak. Menandakan tanda fitnah ini ialah apabila banyak sangat perzinaan. Bila banyak sangat berzina, akhir sekali melahirkan anak. Anak di luar nikah. Bila lahir anak di luar nikah, kelahiran anak sudah tidak gembira. Macam mana nak buat anak ni? Inilah fitnah. Fitnah yang berlaku di akhir zaman. Saya pernah satu ketika saya bekerja di satu tempat. Kerja. Masa tu cuti belajar saja, nak ambil pengalaman kerja kilang. Ada satu kes. Pekerja kilang ni dia berzina. Ada satu kes. Bila satu kes ni kerja dia bila berlaku penzinaan, jadi bila sampai nak melahirkan anak, dia tohok anaknya dekat lubang tandas. Kemudian dia pam, tapi lekat. Bila lekat saja orang dapat kesan, dan wanita tadi ditangkap. Inilah yang berlaku. Benarlah apa yang dikatakan. Dia kata mati sudah tidak ditangisi. Mati sudah tidak ditangisi, dan juga dalam keadaan lahir sudah tidak digembira, sudah tidak gembira. Buang anak rata-rata. Kalaulah dia sayang, dia gembira, dia tak akan buang. Apa maknanya? Maknanya inilah dia zaman fitnah yang banyak. Kalau berlaku zaman ni, kena jaga. Jaga anak kita. Anak perempuan kita jaga. Anak lelaki kita pun jaga. Dulu juga anak perempuan kalau pukul lewat-lewat malam mana ada keluar. Hari ni pukul 3 pagi bawa balik. Pukul 1 pagi bawa balik. Pukul 2 pagi bawa balik. Pukul 3 pagi bawa balik. Inilah yang berlaku. Akhir sekali dia kata anak-anak sudah tidak disukai lagi, tidak dikasihi. Kalau kita nak letakkan perkataan maulud di sini, maulud Nabi pun boleh. Kerana maulud Nabi pun orang sudah tidak suka dah. Kelahiran Nabi. Jadi di sini ada dua. Tapi yang dihuraikan oleh ulama-ulama tasawuf mengatakan maulud itu kelahiran anak sudah tidak digembira'i, tidak disukai oleh ibunya. Disebabkan banyaknya penzinaan, banyaknya melakukan perkara-perkara yang mungkar hari ini. Dan dia kata di sini buta tuli daripada beberapa zaman itu menyamarkan akan dia. Jadi orang yang buta, orang yang tuli daripada kebenaran, inilah yang mengelirukan kita. Ataupun kita mengikut orang yang buta tuli dah, tak tahu apa-apa dah. Orang yang sudah tidak tahu apa-apa, ataupun kita kata zaman orang yang baik dikatakan jahat, orang yang jahat dikatakan baik. Orang dah jadi buta, orang jadi tuli dah. Tak tahu nak beza dah. Ni baik ke buruk dah. Tak tahu nak beza dah. Dan tak dapat nak lihat dah. Orang ni baik pun, orang ni buruk lah, tidak dapat lihat. Kerana apa? Kerana orang yang buta tuli inilah yang mencemarkan. Sudah dikelabui mata kita sampai tidak dapat membezakan yang mana satu yang baik, yang mana satu yang buruk. Jadi berlakulah kita hari ini pada zaman kita, cuba kita buat baik. Kita buat baik. Bila kita buat baik, hok buat baik inilah orang tengok kita ni jahat. Cuba orang buat jahat. Orang buat jahat ni disangkakan baik, tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Inilah yang berlaku. Berlaku mengatakan bahawa zaman fitnah ni cukup banyak hari ni, dan zaman fitnah yang diceritakan oleh ulama-ulama dahulu, yang diceritakan oleh Nabi, yang diceritakan oleh sahabat, sudah berlaku pada zaman kita sekarang ni. Jadi kita minta jauh pada Allah supaya kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada perkara-perkara fitnah, dan padanya tiada memakai di dalam bantalnya dan tas'idnya. Wallahu a'lam buti awal akhir. Sambung akan datang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma
Ayat yang kita baca ini masih lagi berkait dengan peristiwa Hudaibiyah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berperang. Berlakunya perdamaian yang dikenali dengan Suluh Hudaibiyah ataupun perdamaian Hudaibiyah. Satu perdamaian yang dilihat pada zahirnya berat sebelah, tetapi dari segi politik memberi kemenangan kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Hanya mereka yang faham politik yang mengetahui apa yang tersirat di baliknya. Mereka memerlukan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kebijaksanaan. Di sinilah perlunya ketaatan kepada kepimpinan. Sekiranya tidak ada ketaatan, maka susah para pemimpin untuk merancang sesuatu perkara. Kerana orang bawah pun nak tahu juga apa benda yang ada di sebalik, maka susahlah. Kerana ada perkara yang perlu dirahsiakan, yang tak boleh diberitahu. Kalau beritahu orang kafir tahu, maka tak jadi. Kelihatan perjanjian Hudaibiyah ini berat sebelah. Tetapi Allah Ta'ala memberi kebijaksanaan kepada Nabi SAW dengan sebabnya memberi kemenangan kepada orang Islam selepas itu. Dan dengan sebabnya banyak orang-orang yang bukan Islam masuk Islam selepas itu. Inilah yang para sahabat dan orang ramai tidak nampak. Ini suatu perkara yang penting di dalam gerakan Islam. Allah Ta'ala menerangkan, "Walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adbar, thumma la yajiduna waliyan wala nasira." Kalau sekiranya mereka itu memerangi kamu, orang-orang yang kafir memerangi kamu, nascaya mereka berpaling lari, kalah, kemudian mereka tidak ada pelindung dan tidak ada penolong lagi. Kalau sekiranya berlaku peperangan, Tuhan kata, tak jadi perdamaian Hudaibiyah ni, kamu menang juga. Allah Ta'ala jadikan orang kafir itu lari, kalah, jangan takut. Tapi Allah Ta'ala menakdirkan berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Mengandungi hikmat. Ini nak lawan otok semata-mata. Nak lawan otok, tak boleh undur langsung, kena lawan. Lembu belaga pun dia undur juga. Lembu dia belaga, dia tak belaga terus, dia undur. Dia kelek, dia sigung, dia mari ikut di belakang. Ni kena laga sama, jadi bodoh pada lembu. Ini jadi masalahnya. Ini dia tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang tidak bersetuju dengan perjanjian Hudaibiyah, Sayyidina Umar marah, kita Islam, dia kafir, lawan dia lah. Rasulullah kata, aku Rasulullah, aku tahulah aku buat. Aku tahulah aku buat. Maka dia menceraikan perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian itu, orang Islam yang murtad tak boleh kakak balik. Orang Islam Mekah lari ke Madinah, kena atur balik. Ini berat sebelah. Macam mana? Rasulullah kata, tak apalah. Ini aku nak begitu. Aku nak begitu, tak faham. Bila perjanjian Hudaibiyah bermakna di sana ada orang-orang Islam di Mekah yang menyembunyikan Islamnya. Menyembunyikan Islam, orang tak tahu. Dan dilindungi oleh mereka yang nyata Islamnya. Dalam masa yang sama, mereka yang tak berani Islam masuk Islam bila ada perdamaian. Ini tak nampak. Tak nampak. Ini jadi masalahnya. Ada pun yang murtad, hantar balik. Biar dia lah dia balik tempat dia. Dia balik. Ini kebijaksanaan yang ada pada Nabi SAW. Tuhan turunkan ayat. Kalau perang pun mau menang, Tuhan kata, tapi aku tak mahu jadi perang. Aku tak mahu jadi perang. Kalau sekiranya mereka memerangi kamu, orang-orang kafir memerangi kamu, nascaya mereka lari undur. Kerana mereka tidak ada pelindung dan tidak ada penolong. Allah Ta'ala tidak menolong mereka. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Itulah peraturan Allah yang telah berlalu sejak zaman dahulu.
Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan dapati peraturan Allah ini berubah. Mesti akhirnya Rasul dan orang beriman menang. Tetapi Allah Ta'ala beri tempoh. Allah Ta'ala beri masa. Tak menang sekaligus. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun baru menang. Pasal apa yang lama sangat? Nabi Musa alaihi salam berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Berdoalah Musa, diaminkan oleh Nabi Harun. Wahai Tuhan kami, engkau beri kepada Fir'aun harta benda dan banyak, harta yang banyak, bersama-sama dengan pembesar-pembesar dia. Dengan harta benda yang banyak dan kekayaan inilah Fir'aun menyesatkan orang ramai, wahai Tuhan. Dengan harta dia beli orang, dia kempen orang, sesak orang ramai. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka. Tutupkanlah pintu hati mereka. Mereka tidak beriman, malaikat setelah mereka melihat azab yang pedih. Tuhan kata, qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua, wahai Musa dan Harun. Fastaqima, maka kamu adalah istiqamah, tetap di atas jalan yang betul. Wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun, jangan ikut jalan orang yang tak erti. Para ulama mengatakan, jarak masa di antara Tuhan kata doamu aku berkenan dengan Fir'aun ditenggelamkan 40 tahun. Bukan Tuhan kata aku berkenan Fir'aun mampus lalu tentera dia binasa, tidak, setelah 40 tahun. Kita akan baca ayat selepas ini. Nabi SAW bermimpi masuk Mekah. Nabi bermimpi masuk Mekah seolah-olah mencapai kemenangan. Maka Nabi pun keluar dengan sahabat dia untuk mengerjakan umrah. Tiba-tiba dihalang, tak boleh masuk Mekah. Macam mana ni? Mimpi masuk Mekah, tiba-tiba dihalang. Kemudian bila orang kafir tahan Sayyidina Osman, setelah buat bai'ah, orang kafir ajak berdamai pula. Macam mana dia berdamai? Dia kena lawan lah. Kena lawan totok. Jangan undur, lawan terus. Jangan berdamai. Ini Tuhan kata, aku atur demikian. Aku atur demikian. Dan Allah Ta'ala tetap memberi kemenangan kepada Islam. Allah Ta'ala menerangkan lagi, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Dan dialah Tuhan yang menghalang tangan mereka boleh menyerang, membunuh dan membinasakan kamu, dan menghalang tangan kamu daripada membinasakan mereka di lembah Mekah, di kawasan Mekah. Selepas Allah memenangkan kamu ke atas mereka, sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan itu amat melihat. Tuhan kata, aku yang menghalang tangan mereka tak boleh membinasakan kamu. Dan aku juga yang menghalang tangan kamu tidak boleh membinasakan mereka. Aku yang buat. Aku yang buat perkara ini, Tuhan kata. Aku yang buat. Peperangan itu tidak jadi. Padahal aku boleh beri kamu menyerang dan mengalahkan mereka. Aku boleh buat. Tapi aku tangguhkan. Aku jadikan demikian. Tangan orang kafir tak sapa nak membinasakan orang Islam. Dan tangan orang Islam tak jadi nak bunuh orang kafir itu. Ini adalah dengan kuasa aku. Dan aku jadikan kamu dapat menguasai mereka. Dan Allah dengan apa yang kamu kerja sangat melihat. Allah sangat melihat. Mengapalah jadi begini? Kan kita kuat kan? Dia buat perdamaian. Perdamaian pula merugikan kita. Allah Ta'ala menerangkan lagi. Humul ladhina kafaru. Wasaddukum anil masjidil haram.
wal hadaya ma'gufan an yablugha mahillah. Mereka lah orang-orang yang kafir dan menghalang kamu daripada masuk ke Al-Masjidil Haram dan menghalang binatang-binatang yang kamu nak sembelih di tempat yang ditahan binatang itu. Di mana Nabi membawa 70 ekor unta untuk disembelih di Mekah bagi mereka yang mengerjakan umrah itu, mengerjakan ihram. 7 ekor, tiap-tiap 1 ekor 7 orang, boleh 7 orang. Seekor unta 7 orang, seekor lembu 7 orang. Diambil dalil daripada ini. Di mana mereka yang kafir menghalang kamu daripada masuk Mekah, kamu tak boleh masuk Mekah. Dan menghalang juga binatang ternakan kamu. Binatang kamu disekat. Sebaik saja mereka dengar berita Nabi SAW sapa, lalu mereka keluar. Setengah ulama kata berpuluh-puluh bala tentera datang untuk menghalang Nabi. Setengah ulama kita baca dulu Khalid bin Walid ada 2. Tapi mengikut satu riwayat yang lain, masa itu Khalid sudah masuk Islam. Khalid dah masuk Islam masa itu. Yang keluar ialah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal. Yang keluar dengan pasukan tentera untuk menyerang. Lalu Nabi kata, wahai Khalid, keluar, halang mereka. Lalu Khalid keluar dengan bala tentera Islam dan mengejar mereka dengan batu dan memukul mereka dengan busur kerana tidak dibenarkan menggunakan panah. Lalu musuh-musuhnya berundur dan melarikan diri. Ini dengan kehendak Allah. Tidak berlaku peperangan. Walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilmin. Kalau tidak kerana beberapa orang lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman, yang kamu tidak kenali mereka, lalu kamu menyerang dan membunuh mereka dengan cara kamu tidak sedari, sudah berlaku peperangan itu. Allah Ta'ala mengandungi hikmat yang dikehendakinya, menggunakan hikmat yang dikehendakinya. Kalau berlaku peperangan, di sana ada orang-orang Islam yang masih duduk di Mekah. Iaitulah golongan mustad'afin. Golongan orang Islam lelaki dan perempuan yang lemah. Di antara mereka yang menzahirkan Islam. Di antara mereka yang menyembunyikan Islam, orang tak tahu. Kalau sekiranya berlaku peperangan itu, menyebabkan ada di kalangan mereka yang terbunuh kerana kamu tak kenal mereka. Ini hikmat yang Allah Ta'ala maha mengetahui yang kamu tak tahu. Kamu kena ingat, di Mekah tu ada beberapa orang, lelaki dan perempuan yang beriman, yang Islam, benar-benar iman dan benar-benar Islam. Kalau berlaku peperangan, kamu tak kenal, menyebabkan kamu bunuh mereka dengan cara kamu tak sedari, maka kamu akan dicela, kamu akan diaib. Oh Muhammad dan sahabat-sahabat bunuh kawan dia sendiri. Bunuh kawan dia sendiri. Dan apa lagi, Mekah ni adalah tanah haram. Tanah yang aman, yang dihormati di zaman Islam dan zaman jahiliah. Allah Ta'ala elok daripada berlakunya peperangan yang menyebabkan pembunuhan yang ramai yang berlaku di Mekah. Hikmah yang paling besar bukan peperangan itu, tetapi untuk memelihara orang-orang Islam yang ada di Mekah, yang menyembunyikan Islamnya, yang lemah. Kalau berlaku peperangan, menyebabkan mereka terbunuh. Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Allah juga nak memasukkan orang yang berada dalam rahmat di kalangan siapa yang dikehendaki. Di sana ada zuriat yang akan beriman. Ada orang kafir yang akan Allah beri hidayah kepada mereka. Boleh jadi pok mereka, ayah mereka, mak mereka tak Islam. Tetapi ayah dan ibu akan melahirkan zuriat-zuriat yang akan masuk Islam. Kalau sekiranya dibunuh, zuriat yang masuk Islam itu habis. Allah Ta'ala menangguhkan peperangan kerana di sana ada orang yang dijangka masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan pun masuk Islam, Muawiyah pun masuk Islam.
Ikrimah bin Abu Jahal pun masuk Islam juga akhirnya. Kalau berlaku peperangan, hak ni tak ada masuk Islam, habis matilah. Allah Ta'ala tangguhkan peperangan kerana di sana ada orang yang Allah nak masuk dalam rahmat dia, mendapat hidayah dan masuk Islam. Lau tazayyalu la'adzabna allatheena kafaru minhum azaban alima. Kalau sekiranya Allah membezakan kena hak ni kafir, hak ni Islam. Tazayyalu tamayyazu. Allah Ta'ala jadikan berbeza di antara orang Islam dan orang kafir. La'adzabna allatheena kafaru minhum azaban alima. Nascaya kami timpakan azab kepada orang-orang yang kafir itu, azab yang pedih. Habis dibunuh orang kafir, Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh beza mukna ni orang Islam, ni orang kafir. Allah Ta'ala boleh buat. Ada tanda dia. Maka orang kafir boleh dibinasakan oleh Allah bila-bila masa saja. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki. Ada di kalangan orang kafir itu, yang pertama yang dapat hidayah masuk Islam. Kalau dibunuh tak jadilah masuk Islam. Mati kafir lah. Dia kafir itu kerana jahil dia. Dia tidak degil, dia tak tahu lagi hakikat yang sebenar. Hak yang degil sungguh tu biar mampu situlah. Ini yang dia tak degil tapi kerana kejahilan. Hak ni biar tangguh. Allah Ta'ala tak jadikan peperangan, Allah Ta'ala jadikan perdamaian. Supaya dengan perdamaian itu, dia akan terima Islam. Di kalangan kita ni, tak ada lah sampai mati. Mana tahu yang kita pernah pandang. Kita ni jaga-jaga iman kita. Boleh sekelecak. Kalau bangga, kelecak iman. Na'udzubillah min zalik. Jangan buat mudah-mudah begitu. Maka Allah Ta'ala membezakannya. Allah Ta'ala menangguhkannya. Dan Allah Ta'ala jadikan orang yang dapat hidayah tak mati. Dan akhirnya masuk Islam. Ataupun mereka yang kafir melahirkan anak. Dan anak itu masuk Islam pada akhirnya. Dan berguna kepada Islam. Memberi faedah pada Islam. Melahirkan daripadanya ulama-ulama yang besar. Pemimpin-pemimpin yang hebat. Daripada ayah-ayah yang kafir. Ini berlaku dengan diatur oleh Allah Ta'ala. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Ingatlah ketika Allah jadikan orang-orang yang kafir itu berada di dalam hati-hati mereka perasaan ta'assub, sombong dengan jahiliyahnya. Apabila Nabi SAW suruh Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim, kata Suhaib bin Ammar, jangan tulis Bismillah, aku tak kenal ni kata Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismikallahumma. Nabi kata tulis Bismikallahumma. Nabi kata, oh Ali tulis min Muhammad Rasulillah. هذا ما صلح بين محمد رسول الله وسهيب bin Ammar. Ini barang yang dimeteraikan perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dan Suhaib bin Ammar. Kata Suhaib bin Ammar, kalau aku percaya mu Rasulullah, kita tak perang. Kerana aku tak terima mu Rasulullah sebab kita lawan ni. Jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis nama ayahmu, bin ayahmu. Jangan tulis Rasulullah. Lalu Nabi kata, padam wahai Ali. Ali kata, saya tak mau padam. Dekat mana mu tulis tadi? Sayyidina Ali pun tunjuk. Lalu Nabi pun padamkan dengan tangan dia sendiri. Sebab Muhammad Rasulullah tu. Ini menyakitkan hati orang Islam. Geram, masing-masing geram. Tengok ni, jahat ni. Kalau boleh, nak lekuk satu. Ini masa tu. Allah Ta'ala kata, aku tahu. Ketika orang kafir bersemangat dengan semangat jahiliah yang jahat, bagaimana perasaan hatimu nak marah terhadap mereka. Aku tahu, Tuhan kata, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Lalu Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman.
Allah Ta'ala masukkan ketenangan dalam jiwa Rasulullah SAW dan ke dalam jiwa orang-orang yang beriman. Dapat sabar dalam menghadapi kejahatan orang kafir. Menghadapi ta'asub dan sombong mereka. Wa alzamahum kalimat taqwa. Dan Allah perintahkan kepada mereka dengan kalimah taqwa. Allah Ta'ala masukkan dalam hati juga dengan kalimah taqwa. Apa dia kalimah taqwa? Kalimah taqwa ni ialah kalimah. Ada ulama kata la ilaha illallah. Ada ulama kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada ulama kata la ilaha illallah wallahu akbar. Ada ulama kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada ulama kata bismillahirrahmanirrahim. Itu semua adalah kalimah taqwa. Kalimah yang melahirkan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masukkan dalam hati orang Islam sayang berkalimah ini. Oleh kerana itulah bila orang kafir suruh buang bismillahirrahmanirrahim, mari nak marah. Ini menunjukkan betapa bersibatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimah-kalimah menyebut Allah, menyebut kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya. Kalimah ini bersebati dalam diri orang Islam. Wa alzamahum kalimat at-taqwa. Dan Allah Ta'ala perintah mereka dengan kalimah taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Mereka lah yang berhak dengan kalimah ini dan ahli kepada kalimah ini. Orang lain tak berhak dengan kalimah, orang Islam yang berhak kalimah ini. Orang kafir walaupun dia berucap, kalau dia main-main itu atas dia. Dia buat sendiri itu atas dia. Kalau dia sebut saja mudah-mudahan berkat dia masuk Islam. Kita jangan kamu tak boleh sebut kalimah ni, tak boleh. Kalau ada orang kafir masuk Islam, kita jangan kata mu tak boleh baca, itu tak boleh. Itu tak boleh. Bila ada orang kafir baca Quran, kita berbising. Kita tak tahu Abu Jahal erti Quran juga. Abu Jahal orang Arab, kan dia erti Quran. Masalah dia tak masuk Islam itu hal dia. Dia pula pakai hukum akal. Dia tak boleh baca sebab dia tak mandi wajib. Dua kali dia mandi wajib, sah. Orang kafir mandi wajib, sah tak? Tak sah juga mandi wajib pun. Dia tak erti doa lalu. Tak erti doa lalu. Biar dia tengok Quran, biar dia baca Quran. Dan Nabi atau surah kepada orang kafir tulis ayat Quran. Surah pada Nabi Raja Rum, Raja Mesir, Raja Habasyah. Min Muhammad Rasulillah ila Hiraql Azimir Rum. Assalamu ala man ittaba'al huda. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya Muhammad Rasulullah kepada Raja Rum. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitab. Wa ahli kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Marilah. Ayat ini dalam surah Al-Imran. Marilah kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu. Iaitulah kita tidak boleh menyembah malaikat Allah. Dan kita tidak boleh beribadat kepada Allah. Dan tidak boleh menyemutu malaikat kepada Allah. Tidak boleh ibadat malaikat kepada Allah. Dan tidak boleh menyemutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Di mana mengaku Allah sebagai Tuhan adalah kepercayaan kepada semua manusia. Yang jadi masalah, melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Ini kalimah tauhid. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan janganlah kita melantik sesama kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berlagak macam Tuhan. Ini politik. Dalam surah Nabi itu ada politik. Yang itulah melantik pemimpin-pemimpin yang mengadakan undang-undang dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua perkara. Iaitulah tauhid dan politik. Ini dua perkara yang disebut dalam surah Al-Imran. Dalam ayat Quran yang ditulis kepada Raja Rum, kepada Raja Mesir, kepada Raja Habasyah. Sudah tentulah bila tulis dalam surat, dia akan pegang surat. Dah pegang, mana tak ada air semayang. Kita kata, ini Nabi buat ni. Ini Nabi buat. Menunjukkan bahawa
Biar mereka dengar ayat Quran. Kalau mereka tak mau terima, mereka berdosa. Kalau mereka buat main, mereka berdosa. Kewajipan kita menyampaikan. Kecuali kalau kita tahu dia nak baca Al-Quran, kita tahan Al-Quran tu. Dia nak hina Al-Quran. Tetapi kalau tujuan kita nak dakwah dia buat hina Al-Quran, itu hak dia. Dan hari ini kita kena ingat, banyak orang-orang cerdik tanda di negeri orang putih masuk Islam. Jumlah yang banyak. Kerana apa? Kerana dia baca Quran. Quran yang terjemah dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Sepanyol, dalam bahasa Rusia. Diterjemah Quran ini dalam bahasa masing-masing dan mereka baca. Terutamanya apabila dihebohkan Islam adalah agama ganas. Islam ni agama ganas, agama jahat, menyebabkan orang-orang cerdik pandai ni nak tahu apa dia Islam. Dia nak tahu apa dia. Lalu dia cari Quran dan dia baca Quran. Baca-baca, masuk Islam. Bahkan ada satu cerita yang menarik, seorang ketua gangster di Rusia. Suat khabar Rusia kata Islam ni ganah. Dia kata ada lagi orang ganah pada aku. Ada lagi orang jahat pada aku. Lagu mana kat orangnya? Lalu dia cari Quran terjemahan. Di Rusia ada masjid. Di Moskow ada masjid. Ada orang Islam. Ada Quran terjemahan dalam bahasa Rusia. Dia cari Quran, dia baca Quran. Bila baca menarik. Dia menarik, galik, baca-baca masuk Islam. Ahli-ahli sains masuk Islam. Ahli ekonomi masuk Islam. Ahli politik masuk Islam. Di Jepun bekas menteri masuk Islam. Bekas menteri, bukan sebagai orang, bekas menteri. Bukan akan kuasa kapung. Dia bekas menteri masuk Islam. Kenapa? Kerana dia mengaji. Dia belajar, dia mengkaji, dia menyelidik. Yang jadi masalahnya, kita tidak menyelidik. Memang kamu orang Islam yang berhak dengan kalimah itu. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan adalah mereka itu, yakni orang-orang yang beriman itu, yang berhak dengan kalimah taqwa dan ahli kepada kalimah taqwa ini. Tak apalah mereka buat senda-senda dengan bismillah, buat senda-senda dengan Muhammad Rasulullah. Tak apa, kamu kena sabar. Allah Ta'ala jadikan orang Islam sabar. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Dan adalah Allah dengan tiap-tiap sesuatu maha mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui. Di mana dengan sebab itu orang Islam selamat. Termasuklah Abu Busair dan rakan-rakannya yang duduk di Mekah. Yang duduk di Mekah melarikan diri daripada Mekah dan tak pergi ke Madinah. Kita sebut dah minggu lepas. Abu Busair dan lain-lain lagi. Dia melarikan diri daripada Mekah, duduk di gunung menyerang kabilah-kabilah Quraisy. Ini di luar perjanjian. Dan di sana banyak orang-orang yang masuk Islam selepas itu. Kerana tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi serangan. Kerana dihalang oleh perjanjian Hudaybiyah. Dia tak boleh bertindak. Kalau bertindak, langgar, jaga. Akan diserang. Menyebabkan mereka tak mahu bertindak. Maka ribu orang masuk Islam. Lepas itu barulah mereka langgar perjanjian. Dan Allah Ta'ala menangkan Islam. Mekah dibebaskan. Kita akan baca kemudian. Wallahu a'lam.